Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap semuanya kekal sihat, kekal selamat, kekal di rumah. Baiklah murid-murid, selamat datang ke kelas Bahasa Melayu tahun 4 bersama Cikgu Haslinda. Jom kita sambung sesi PDPR kita pada hari ini. Murid-murid, kita akan sambung sesi PDPR kita dengan unit 18 yang bertajuk Inovasi untuk Kita. Murid-murid tahu apa itu inovasi? Ya betul, reka cipta ataupun teknologi terkini yang lebih canggih yang direka oleh manusia untuk memudahkan urusan harian kita. Pada masa kini, terdapat pelbagai inovasi yang telah dicipta seiring dengan kemajuan dan pembangunan dunia. Jadi murid-murid, hari ini kita akan belajar dua kemahiran, iaitu kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Di samping kita mempelajari apakah inovasi yang telah tercipta untuk kita. Baiklah, objektif pembelajaran kita yang pertama, pada akhir sesi PDPR ini, murid dapat membaca teks berita dengan penyampaian yang betul. Apa pula kriteria kejayaan yang perlu kita capai? Mari kita sebut bersama-sama. Saya dapat membaca 3 daripada 5 perenggan dengan intonasi yang betul secara lisan. Ya murid-murid, mari kita belajar cara membaca berita dengan penyampaian yang betul. Murid-murid sudah bersedia? Buka buku teks halaman 122. Kita akan mulakan sekarang. Murid-murid, tajuk kita mesin lipat pakaian. Inilah inovasi yang cikgu katakan sebentar tadi. Zara dan keluarganya sedang membaca surat khabar tentang mesin lipat pakaian. Murid-murid pernah membaca surat khabar? Bagaimana cara penyampaian murid-murid? Hari ini kita akan cuba belajar baca teks berita dengan gaya penyampaian yang sesuai. Sudah bersedia? Murid-murid, perhatikan dahulu contoh yang akan cikgu sampaikan. Kemudian kamu boleh cuba baca berita ini dengan penyampaian yang menarik. Murid-murid sudah bersedia? Jom kita mulakan. Berita semasa. Mesin lipat pakaian jadi tumpuan. Johor Bahru, 18 Julai. Sebuah mesin lipat pakaian menjadi tumpuan orang ramai. Mesin tersebut telah dipamerkan di Festival Sains, Teknologi dan Inovasi. Kini, mesin tersebut mesin tercanggih kerana menggunakan teknologi robotik. Menurut pengurus jualan di festival tersebut, selain mampu melipat pakaian, mesin ini juga berfungsi sebagai setrika wap. Oleh itu, mesin lipat pakaian ini dapat membantu meringankan tugas. Mudahkan murid-murid? Jom kita sambung perenggan yang seterusnya. Mesin tersebut mampu melipat dan menggosok sebanyak 10 helai pakaian pada satu masa. Pakaian tersebut perlu digantung pada penyepit khas. Kemudian pakaian akan ditarik masuk ke dalam mesin satu demi satu. Di dalam mesin, satu alat khas akan menyemburkan pewangi pada pakaian yang digosok. Setiap pakaian hanya mengambil masa selama 10 saat untuk digosok dan dilipat. Pakaian yang telah siap dilipat kemas akan dikeluarkan melalui ruang khas pada bahagian bawah mesin tersebut. Inilah inovasi yang memudahkan tugasan harian. Sekian. Murid-murid, begitulah tadi contoh membaca teks berita dengan gaya penyampaian yang sesuai. Kamu boleh menonton siaran berita pada televisyen jika ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai gaya penyampaian yang sesuai.
Jangan lupa cuba di rumah ya murid-murid. Baiklah, selesai kemahiran membaca, kita sambung pula kemahiran menulis. Kemahiran kita yang kedua pada hari ini. Objektif pembelajaran pada akhir sesi PDPR ini, murid dapat membina dan menulis ayat serta perenggan dengan betul. Manakala kriteria kejayaan yang perlu kita capai, saya dapat menulis 5 ayat atau 1 daripada 2 perenggan melalui tulisan. Murid-murid. Jadi, tolong sediakan buku BM2 iaitu buku tulisan ataupun karangan dan alat tulis. Kita akan mula menulis sebentar sahaja lagi. Ya, isi pembelajaran kita dalam buku teks halaman 123. Sediakan bersama buku BM dan juga alat tulis yang lain. Murid-murid, perhatikan isi pelajaran pada muka surat 123 ini. Tajuknya pesanan sampai di rumah. Sekarang semua pesanan akan sampai di rumah apabila kita memesannya. Mari kita lihat apa yang dipesan oleh Zara dan kakaknya yang baru pulang dari sekolah. Jom sama-sama kita lihat. Baik, perhatikan gambar yang pertama. Jika kita lihat, perhatikan gambar Zara tengah buat apa tu bersama telefon bimbit dan kemudian ada seorang lelaki datang membawa makanan dan juga Zara menghulurkan wang ringgit. Baik. Mula-mula sekali kita perlulah membina ayat dahulu sebelum menulis dalam bentuk perenggan. Baik, contohnya di sini, Zara menggunakan telefon pintar. Zara memesan nasi goreng dan minuman. Zara menggunakan media sosial. Zara menerima makanan yang dipesan di hadapan rumahnya. Ini contoh ayat. Jadi dalam satu perenggan, pastikan kamu ada sekurang-kurangnya 3 hingga 5 ayat. Jadi, daripada ayat inilah kita akan membina perenggan. Seperti contoh di bawah ini. Mari kita baca. Zara menggunakan telefon pintar. Dia memesan nasi goreng dan minuman kegemarannya menggunakan media sosial. Tidak lama kemudian, Zara menerima makanan yang dipesan di hadapan rumahnya. Murid-murid boleh bezakan bagaimana ayat bertukar menjadi perenggan. Seperti yang kita lihat, Zara diulang-ulang pada setiap ayat. Namun dalam perenggan tidak perlu diulang banyak kali. Cuma digantikan dengan kata ganti nama diri ketiga iaitu dia. Okey murid-murid, jom kita buat latihan supaya kita lebih memahami isi pelajaran kita ini. Baik, perhatikan pula gambar yang kedua. Cikgu andaikan ini Ibu Zara. Ibu Zara dia melihat iklan ataupun promosi pada televisyen. Kemudian ibunya membuat panggilan dan pada suatu hari postman pun datang membawa bungkusan. Apa bungkusan tersebut? Tentulah periuk yang dipesan tadi. Jadi kita kena bina ayat dahulu murid-murid. Okey, mungkin kita boleh bina 4 ayat. Mari kita baca sama-sama. Ibu Zara menonton iklan pada televisyen. Ibu Zara membuat pesanan melalui panggilan telefon. Ibu Zara menyatakan barang yang ingin dibeli, iaitu periuk. Periuk Ibu Zara sampai beberapa hari kemudian. Lihat ya murid-murid. Bagaimana daripada 4 ayat ini kita hendak membina perenggan. Kamu boleh lihat contoh pada perenggan yang pertama tadi. Ini cikgu dah tolong murid-murid, bimbing murid-murid untuk membina ayat. Jadi kamu boleh cuba untuk membina perenggan pula. Ibu Zara menonton iklan pada televisyen dan membuat pesanan melalui panggilan telefon. Beliau
menyatakan barang yang ingin dibeli, iaitu periuk. Selang beberapa hari ataupun beberapa hari kemudian, periuk Ibu Zara pun sampai. Murid-murid boleh bina ayat dan perenggan sendiri ya. Ini hanyalah bimbingan ataupun bahan rangsangan daripada cikgu. Ini ialah ayah Zara pula. Beliau melayari internet menggunakan komputer. Kemudian ada orang ataupun pemuda yang menghantar pesanan. Baik. Ayat yang kita bina, ini contoh ya murid-murid. Murid-murid boleh bina ayat sendiri ataupun melalui bahan yang cikgu sediakan ini. Ayah Zara melayari internet. Ayah Zara membuat pesanan melalui laman sesawang. Ayah Zara membuat bayaran secara atas talian. Barang yang dipesan ayah Zara sampai di hadapan rumah. Jadi selepas kamu salin ayat ini, cuba tulis pula dalam bentuk perenggan. Ayah Zara melayari internet untuk membuat pesanan melalui laman sesawang. Selepas itu, beliau membuat bayaran secara atas talian. Akhirnya, barang yang dipesan beliau sampai di hadapan rumahnya. Noktah. Mudah kan murid-murid? Jadi, murid-murid boleh cuba buat latihan ini di rumah ya. Kalau ada masalah, boleh hubungi cikgu. Nampaknya itu sahajalah isi pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat menyelesaikan tugasan dengan baik dan bersemangat. Ingat, kalau ada soalan, hubungi Cikgu Aslinda. Jangan malu, jangan segan. Baiklah, itu sahaja. Jumpa lagi. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.